Kitab-kitab yang Allah turunkan ke bumi ini banyak. Walaupun yang kita tahu hanya 4, iaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Namun demikian, kitab yang Allah turunkan sebenarnya banyak, bukan hanya 4 ni. Dalam surah Ali Imran, Allah SWT menjelaskan tentang dakwah Nabi Isa AS. Lalu Allah mengajar pada Nabi Isa, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dialah Allah SWT yang mengajarkan pada Nabi Isa al-kitab, al-hikmah, at-taurat, al-injil. Kita tahu tentang Taurat, kita tahu tentang Injil, tapi Alkitab dan Hikmah ini tidak didetailkan oleh Allah SWT. Namun dalam Al-Quran Allah SWT jelaskan, ya Zakaria khuzil kitab, wahai Zakaria, ambillah kitab dengan kuat, bil quwah. Maksudnya ada juga kitab yang dikaitkan dengan Nabi Zakaria. Kita tidak tahu apakah kitab itu. Apa yang saya nak gambarkan, ada banyak kitab yang Allah turunkan ke bumi ini, seperti mana ramainya para rasul yang Allah utuskan. Ya. Bilangan rasul dan nabi ini khilaf besar di kalangan ulama. Berapakah bilangannya? Ada yang mengatakan bilangan rasul nabi ada 124,000 orang, 123,000 orang, 120,000 lebih. Manakala bilangan nabi, bilangan rasul, ada yang menyatakan 313, 314. Tapi ada satu hadis nabi yang umum, bilangan rasul antara 313 hingga 319 orang. Namun di kalangan banyak kitab-kitab yang Allah turunkan, tidak ada satu pun kitab yang Allah menjanjikan bahawa Allah akan terus menjaga keaslian kitab ini hingga hari kiamat, melainkan pada Al-Quran sahaja. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, walaupun kita masih lagi menemui beberapa kitab yang diturunkan pada para anbiya, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab yang diturunkan pada Nabi Zakaria, kitab yang diturunkan pada Nabi Yahya, kitab yang diturunkan pada Nabi Lot, kitab yang diturunkan pada Nabi Daniel, tapi tidak ada siapa yang boleh menjamin kitab ini masih lagi asli. Bahkan orang Kristian yang menganggap kitab mereka The Holy Bible itu sebagai kitab suci, ramai di kalangan mereka yang mempertikankan keasliannya. Ada di kalangan mereka menyatakan bahawa I found 70,000 mistake in the Holy Bible. Aku menemui ada 70,000 kesalahan dalam Bible. Tapi tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran tidak ada sesiapa pun para ulama yang berani menyatakan adanya kesalahan dalam Al-Quran. Sebab Allah SWT sendiri menjanjikan, inna nahnu nazzalna zikra, sungguhnya kamilah, iaitu Allah SWT yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaga keaslian Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran terus menjadi kitab petunjuk, kitab hidayah, kitab panduan hinggalah hari kiamat. Hudan lil muttaqin, kitab hidayah bagi orang yang bertakwa. Dan Allah gambarkan la raiba fi, dalikal kitab la raiba fi. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan. Bahkan orang makin yakin dengan kebenaran Al-Quran, seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Maurice Bucaille. Dr. Maurice Bucaille ini doktor medical, orang yang banyak mengkaji Al-Quran dan juga mengkaji Bible. Dia menyatakan bahawa the more I read the Holy Quran, the more I found the truth. Makin dalam aku mengkaji Al-Quran, makin banyak kebenaran yang aku temui.
Whereas the more I read the Holy Bible, sebaliknya makin dalam aku mengkaji Bible, makin banyak kesalahan yang aku temui. Akhirnya dia masuk Islam. Dr. Maurice Bucaille, seorang yang berasal daripada Perancis. Akhirnya beliau memeluk agama Islam. Sebab Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan. Bahkan para saintis yang menemui beberapa penemuan ini merasa takjub kebenaran Al-Quran terus disingkap daripada semasa ke semasa. Dalam masa yang sama, Al-Quran terus mencabar manusia, dan manusia tidak mampu untuk menandingi kehebatan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Andai kata wahai orang ramai, wahai manusia, kamu masih ragu lagi kebenaran Quran datangnya pada Allah yang diturunkan pada hambanya Muhammad SAW, fa'tu bisuratin, bawa satu surah seperti mana Al-Quran, in kuntum sadiqin, sekiranya kamu benar dengan dakwaan kamu. Fa illam taf'alu walan taf'alu, sekiranya kamu tidak mampu untuk melakukannya, walan taf'alu, dan sampai bila-bila kamu tidak akan dapat mampu melakukannya, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, takutlah kamu pada azab api Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakarnya adalah daripada batu-batu dan tubuh manusia. Dan tuan sekalian, dalam pertemuan yang lepas yang dijelaskan mukjizat Al-Quran sudut bahasa. Bagaimana surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Kafirun, surah Ad-Duha, surah Ar-Rahman, surah An-Najm, yang saya baca itu hujungnya sama aja cantik. Kemudian di antara mukjizat surah bahasa ialah rhythm, tarikan bahasa Al-Quran, sehingga Syekh Qutb menjelaskan bahawa mereka yang menghayati juzuk 30, sekiranya mereka lalai, mereka akan tersentak. Sekiranya mereka mabuk, mereka akan tersedar dengan sentapan bahasa Al-Quran. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, bagi mereka yang mendustakan ayat Allah SWT, mereka akan ditenggakkan dengan air yang panas lalu terburai segala isinya. Famali'una minal butun fasharibuna 'alaihi minal hamim fasharibuna syurbal hin. Mereka yang berada dalam api neraka akan diberi makan buah zakum yang apabila ditelan keluar akan keluar bersama dengan usus-ususnya. Bila berak, buah ni keluar dengan usus-ususnya sekali, bukan sekadar buah sih, usus ni keluar terus ke bawah. Famali'unan minnal butun, orang yang makan buah zakum ini tidak rasa kenyang, terus makan walaupun menderita, sakit, terus makan. Fasharibuna 'alaihi minal hamim fasharibuna syurbal hir. Mereka diberikan minuman air yang panas, membakar mulut mereka, membakar lidah mereka, membakar tekak mereka. Fasharibuna syurbal hir. Namun dalam keadaan menderita kesakitan minum ini, mereka terus minum, rakus bagaikan unta yang kehausan minum. Kalau orang yang memahami sentapan bahasa ini, Allah SWT. Sebab itu tuan, kenapa ada orang yang membaca Al-Quran sampai menangis, tersentap dengan bacaan Al-Quran. Kemudian mukjizat Al-Quran menceritakan perkara yang belum berlaku, kemudian dia berlaku seperti mana apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Saya ambil contoh kisah Rom dahulu. Saya ambil contoh kisah Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab dan juga isterinya yang Allah janjikan mati sebagai ahli neraka, dan Abu Lahab mati sebagai ahli neraka. Ummul Jamil fi jidiha hablum min masad, mati dalam keadaan lehernya terpintal dengan tali. Ayat ini turun 13 tahun sebelum Ummu Jamil mati, dan di kala mana Ummu Jamil mati, lehernya ada tali yang sedang terpintal. Allahu Akbar. Allah ceritakan 12 tahun sebelum dia mati, 13 tahun sebelum dia mati. Dan bila dia mati, lehernya ini terjerut dengan tali.
Seperti mana ayat yang Allah sebutkan fi jidha hablum min masad. Bagaimana ini boleh berlaku kalau ia bukan datang daripada Allah SWT? Allah menjelaskan pada Nabi Muhammad, fasda' bima tu'mar wallahu ya'simuka minan nas. Buatlah dakwah seterang-terangan wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Allah akan menjaga kamu daripada angkara manusia. Usaha dilakukan untuk membunuh Nabi Muhammad, tidak berjaya seorang pun untuk membunuh Nabi Muhammad. Sebab Allah sendiri yang menjaga. Sedangkan Khalifah Umar, Khalifah Uthman, Khalifah Ali semua mati terbunuh. Walaupun mereka ada bodyguard, Rasulullah tidak ada bodyguard. Janji Allah, Allah sendiri yang menjaga.